Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Wan ingin kongsikan kepada semua saya sebagai instruktor lifesaver ataupun life saving instructor untuk sama-sama jangan menempah maut. Jangan menempah maut di musim banjir. Sila tengok video ini sehingga selesai. Okey, musim banjir sekarang dan kita perhatikan banyak aktiviti-aktiviti yang dimuat naik ke video sosial, dan saya perhatikan banyak di antara kita sama ada mangsa ataupun penyelamat ataupun kru wartawan ni yang mengambil risiko untuk menempah maut. Maksud saya dari segi keselamatan, sama ada di atas bot ataupun berada di persiaran, berjalan-jalan di tempat banjir. Jadi perkara yang wajib bagi saya sebagai instruktor adalah penggunaan life jacket ni lah. Penggunaan life jacket ataupun buoyancy aid, yang mana benda ni sangat penting. Terutama kalau kita tengok penyelamat ataupun sukarelawan yang membawa bot, ada di antara mereka yang tak pakai ni. Kemudian dia membenarkan penumpang-penumpangnya tak memakai life, saya panggil life jacket lah senang. Tapi sebenarnya bukan life jacket. Life jacket tu atas kapal terbang ke atas ferry sebagainya, kata kapal. Ini ada yang panggil PFD atau buoyancy aid, BA. Saya panggil life jacket je. Jadi tak pakai life jacket ni risikonya amat tinggi lah. Sebab apa? Kalau kita tengok semasa menaiki bot, bot utamanya musim banjir, bot bantuan, bot sukarelawan tu, dia adalah outboard boat. Outboard boat ni dia enjinnya disangkut di luar bot, di belakang bot, yang mana bot ni amat mudah untuk terbalik. Sebab apa? Dia berada di belakang dan dikawal direct daripada pemandu tu, ataupun dipanggil tukang bawa tu lah, dia ada istilah dia tu. Jadi apabila dalam banjir, kita tak tahu, tambah air keruh, bawah tu ada apa benda, batu ke, ada batu tanda ke, ada pipe bomba sebagainya, yang boleh apabila terkena dengan propeller ataupun kipas bot tadi, bot tu boleh terbelok dengan segera dan boleh menyebabkan terbalik, terkirap, kata orang Perak, terkirap. Jadi apabila terkirap dan masing-masing tidak ada pun pakai life jacket, di kawasan yang dalam, berkemungkinan akan menyebabkan kemangan jiwa dan sebagainya. Okey, dan kesedaran itu tidak ada pada, walaupun bot keselamatan, bot daripada pihak tentera, pihak bomba, pihak polis, dan mereka dengan senang hati mengambil mangsa-mangsa dan letak di atas bot dia tanpa menggunakan BA, tanpa menggunakan life jacket. Jadi sepatutnya dia menyediakan life jacket yang secukupnya lah, life jacket yang secukupnya untuk kemudahan kepada penumpang tadi, supaya tidak mengambil risiko yang tinggi. Jadi begitu jugalah, maknanya dia terpaksa sebenarnya, kalau ada kesedaran di pihak pengurusan, di pihak operator bot tadi, penyedia bot tadi, sepatutnya dia menyediakan life jacket secukupnya untuk peserta, untuk penumpang-penumpang sebagainya. Jadi ini tidak berlaku, dan kesedaran inilah yang kita nak terapkan supaya kita peka dengan benda ni, keselamatan di air ni. Kerana air ni satu benda yang kalau di Malaysia ni memang dikelilingi air, dan di sungai ni cukup banyak, dan risiko tu sepatutnya tidak diambil. Okey, sebagai orang kata alternatif, kita kata tak sempat nak beli life jacket. Kita di pantai barat ni tak sangka
apa tu boleh berlaku banjir begitu besar kan. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan benda-benda lain. Sebelum tu saya nak cerita life jacket dulu. Ini ataupun life jacket, orang panggil life jacket lah senang. Tapi sebenarnya bantuan apungan BA, buoyancy aid. Dia dipakai patutnya dia kena apa tu dengan kemas dengan buckle ni dimasukkan buckle ni. Ada jenis buckle, tak jenis buckle macam yang ni tak ada buckle. Dia gunakan buckle, pengikat di bawah ni. Di buckle. Kemudian ada satu lagi yang penting yang ni dipanggil, orang panggil eco biawak ataupun saya panggil tali cawat. Jadi cawat ni patutnya dia buckle. Dah pakai ni, kita kena buckle dan supaya kita tak terkeluar, kita tak tenggelam dan life jacket ni timbul kan. Kita dah tenggelam. Jadi dia ni untuk support kita masuk bawah kangkang kita ni dan kita bubuh di tempat di sini. Baru dia berfungsi dengan betul. Okey, di samping tu sebenarnya di persekitaran kita pun banyak benda-benda yang kita boleh gunakan untuk dijadikan life jacket ataupun membantu apungan kita lah. Membantu apungan kita banyak, sangat banyak. Jadi tapi kita tidak ambil kira. Kita tak ambil kisah mengenai kemudahan-kemudahan persekitaran yang ada lah. Iaitu seperti sebenarnya botol ada boleh ambil, flash makanan, tupperware, bola, kotak polisterin ataupun polisterin TV tu. Polisterin yang kita kalau beli TV ke beli barang-barang yang ada dia punya penjaga ataupun dia punya untuk tidak rosak kan. Dia ada dia punya foam ataupun polisterin. Yang tu pun kita boleh gunakan lah untuk menyelamatkan diri. Jadi contohlah kalau andai kata kalau kita ada kesedaran apabila kita menaiki bot tadi, kita ni sebagai penumpang, sebagai mangsa, maknanya kalau kita sedar, kita peka dengan keselamatan, kita berusaha untuk mencari alat bantuan apungan. Antaranya yang paling mudah yang ni ini paling mudah. Ini satu ni bekas selalunya orang beli shampoo, bukan shampoo lah, shampoo lantai, sabun sabun ni. Ini memang cukup untuk mengapungkan diri. Bukan kita duduk atas dia, tapi sebenarnya untuk kita pegang, untuk kita timbulkan kepala kita. Ni cukup, sudah cukup. Ataupun yang ni botol minuman botol minuman ini 5.5 liter ni. Pun boleh kita guna. Boleh kita guna untuk sebagai apungan. Jadi kalau kita untuk jadikan ianya sebagai life jacket lah, life jacket ataupun patungan apungan, kita mudah je. Kita bukan nak ini sangat, tapi maknanya ada benda yang kita boleh gantung semasa kecemasan. Contoh, kita ikat je dengan tali ni. Ikat dengan tali, tak kira lah ikat. Kita buat simpul satu di atas ni. Buat simpul. Kemudian kita just masuk gitu je lah. Kita masuk yang di botol ni dan kita gantung je lah. Kita boleh gantung gitu je. Kita buat macam bag kan. Jadi apabila keadaan kecemasan, kita terbalik, jatuh sebagainya, kita boleh pegang. Boleh pegang dia untuk mengapungkan bahagian kepala kita. Sebab kita bahagian badan kita tak apa basah, bahagian kita tenggelam tak apa, tapi kepala ni, hidung kita ni untuk kita selamatkan, memadai. Jadi banyak lagi lah. Mana ini paling mudah lagi lah, paling mudah. Sama juga yang ini. Tapi yang ini dia saya pernah buat untuk kursus saya, dia akan tercabut ni, dia mudah tercabut ini. Lebih baik yang ni lah. Yang ni dia memang buat sekali dengan dia punya body kan, kuat lah. Jadi itulah sebagai alat apungan yang patutnya kita bersedia lah. Kita kena peka dengan keselamatan di air. Kita tak boleh ambil mudah, terutama kalau sukarelawan yang bawa bot ataupun jepam ke, apam ke, polis ke, ataupun bomber sebagainya. Mereka sepatutnya menyediakan life jacket lah, life jacket kepada penumpang-penumpang.
yang mereka bawa, kerana mereka akan membawa banyak nyawa. Ada di antara mereka yang bawa kadang 10 orang, berbelas orang dalam bot mereka. Dan bukan mustahil lah benda tu tak boleh, maknanya benda tu boleh berlaku. Kemalangan boleh berlaku, apabila bot mereka terbalik lah dan sebagainya. Kita tak boleh ambil ringan benda-benda tu, tapi kita jangan mengambil risiko. Kita sama-sama, maknanya kita menjaga dan educate lah. Samping itu kita educate masyarakat kita supaya peka dengan keselamatan di air ni lah. Maknanya penting kita ada alat appungan, walaupun sesimpel inilah. Walaupun kita kata tak boleh nak beli yang ni mahal 100 lebih, ataupun yang ni dekat Shopee ada 30 lebih pada. 30 lebih pada tak masalah sebenarnya. Sama-samalah kita peka dengan keselamatan di air. Jadi jika ada manfaat, jika ada kebaikan, sila subscribe, sila like, sila share. Jumpa di video akan datang bersama Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.